Dan selain penutupan, dua sekolah di Kedah turut ditutup adalah 19 sekolah di Selangor semalam ekoran kewujudan kluster COVID-19. Dan melihat kepada berita semalam dan hari ini melibatkan beberapa sekolah ditutup, dan untuk mengulas mengenai perkara itu, bersedia di talian adalah Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk, ini Ustaz, apa khabar? baik, Alhamdulillah. Datuk, ini bukan perkara yang menyenangkan untuk kita dengar, tetapi melihat kepada peningkatan kes COVID-19 dan juga kewujudan kluster pendidikan, apakah wajar untuk kita melaksanakan semula PDPR ini? Saya lihat situasi ini membimbangkan, malah barangkali ramai yang ibu bapa mengatakan menggerunkan. Jadi memang sepatutnya lah kita balik semula ataupun menggunakan manfaat yang kita gunakan semasa COVID ini, iaitu PDPR, pembelajaran di rumah itu atas talian. Bukan itu saja, barangkali yang telah diperkenalkan Didik TV pun bersama digunakan buat masa ini. Dan amat perlu sekali lah untuk kita membendung dan malah membenteras COVID-19 ini, kerana angka-angka yang meningkat ini saya rasa agak kurang terkawal. Apatah lagi 5 hari berturut-turut angka positif itu dah menyampai 2,500 dan banyak sekolah nampaknya perlu ditutup disebabkan oleh perebakan COVID di kalangan warga pendidik. Jadi kita tiada option yang lain. Ini sebaik-baiknya lah PDPR melalui online dan juga diselaraskan bersama. Datuk, PDPR yang dilaksanakan sebelum ini menyaksikan aspek pentaksiran penguasaan pelajar yang dilihat mungkin ada kalanya kurang berkesan. Apakah yang perlu diperkemaskan dalam PDPR yang ada sekarang ini? Saya lihat satu, jangan mementingkan terlalu banyak konten, tetapi kita memastikan yang bahawa substan yang utama diberi keutamaan. Itu satu. Kedua, kita pastikan bahawa cara penyampaian berkesan di kalangan ibu bapa. Anak-anak misalnya mesti berada bersemuka atas talian, bermakna mereka kalau berhadapan dengan komputer itu, mereka janganlah tutup muka atau letakkan nama saja, tetapi bersemuka dengan di TV itu bermakna tunjuk riak mereka untuk menerima pembelajaran. Ketiga, sistem penilaiannya di atas talian ini pun perlu dirangka supaya baik, supaya nak pastikan pelajar ataupun murid-murid menerima pendidikan sebaik-baiknya. Dan keempat, saya rasa ialah perlunya ada penilaian berterusan dan memasukkan elemen keseronokan dalam mata pelajaran melalui online atau melalui Didik TV. Dan Datuk, selain daripada guru, ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk menjayakan PDPR. Namun tidak semua ibu bapa mampu melakukannya, memandangkan ada yang mungkin tidak mahir dari segi penggunaan teknologi. Bagaimana perkara ini dapat kita integrasikan dalam membina satu landscape dan juga keadaan PDPR yang lebih baik dan juga bermutu? Kita perlu meyakinkan kepada warga negara kita bahawa ini adalah langkah yang wajar untuk kita manfaatkan pendidikan. Kita akui bahawa kesihatan itu perlu, penjagaan ekonomi itu perlu, tetapi pendidikan untuk anak-anak juga perlu. Jadi kita perlu seimbangkan. Kita mesti mengingatkan anak-anak, waktu ini adalah waktu mencabar, tetapi boleh kita atasi dengan kita betul-betul mendisiplinkan diri, menumpukan mata pelajaran dan barangkali berkongsi dengan rakan-rakan sebaya, khususnya jika ada permasalahan di luar waktu PDPR tadi. Tetapi menerusi komunikasi atas talian. Dan saya merasakan juga bahawa kita pastikan bahawa masa yang digunakan itu betul-betul
manfaat. Tidaklah mereka barangkali menghilangkan tumpuan. Sebab kita mahukan bahawa kalau mereka ini mengikuti pembelajaran atas talian, janganlah memikirkan untuk barangkali sekarang ini mall terbuka, ada yang pergi ke mall dengan ramai-ramai dan pergi shopping, pergi bazar Ramadan. Ini perlu kita disiplin dan mengawal diri. Disiplin diri penting. Penjagaan kesihatan itu lebih penting. Dan juga kita mestilah jaga diri masing-masing. Kata orang, lindung diri, lindung semua. Kita mesti amalkan perkara ini. Ya. Kalau di sekolah misalnya, patuh dan perketatkanlah SOP yang sedia ada. Datuk, akhir sekali, bagaimana Datuk menzahirkan kebimbangan dengan situasi sekarang ini dan mungkin apa saranan PIBGN dalam kita memastikan keadaan keselamatan di sekolah khususnya? Saya melihat pertama, jika boleh diberi keutamaan bagi saya, guru-guru dan juga warga sekolah itu juga adalah frontliners. Mereka patut diberi keutamaan untuk mendapat suntikan. Mereka adalah orang kata penjaga untuk menjaga masa depan warga negara kita yang akan menjadi pemimpin, pengurus dan juga pentadbir negara. Jadi perlulah beri keseimbangan yang baik dan perlu sangat guru-guru ini dan warga pendidik kerja di sekolah diberi suntikan. Apatah lagi anak-anak yang di bawah 18 tahun itu tidak diberi suntikan atau tidak dapat diberi suntikan pada masa ini. Jadi eloklah diberi keutamaan kepada guru-guru, maka kekebalan pada guru-guru atau pendidik itu akan lebih diyakini dan mereka lebih selesa barangkali untuk memberi pendidikan dan pelajaran di sekolah dan di rumah, dan mereka akan terus sihat dan sejahtera untuk memberi bimbingan berterusan sama ada melalui PDPR, melalui Didik TV atau nanti pendidikan secara bersemuka. Baik, terima kasih kepada Presiden Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan atas diskusi dan juga penerangan berkaitan dengan keadaan dan juga situasi terutamanya melibatkan sekolah akibat pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para hadirin yang dihormati. Selamat datang ke forum ini kita pada petang ini yang bertemakan pendidikan karakter guru dalam kalangan ITN. Forum ini berasaskan artikel terbitan 2024 oleh Syed Ismail et al. Yang mengisahkan tahap pendidikan karakter guru dalam kalangan pelajar juga pendidikan guru Malaysia. Artikel tersebut mendapati bahawa tahap keseluruhan karakter berada pada tahap sedang tinggi, ini sama dengan 3.93, dan disarankan agar proses sistematik dilaksanakan untuk meningkatkan aspek yang lemah seperti aktiviti dan aktif. Untuk memulakan sesi ini dengan betul, kita akan melalui 7 pertama. Pertama sekali, kepentingan dan landasan teori pembentukan karakter guru. Kedua, analisis dapatan isu dan detail. Ketiga, strategi, cadangan dan masukan. Sebelum kita memulakan, izinkan saya memperkenalkan para penonton. Pertama, saudari Ivy, pelajar Ejen yang ke-19. Yang kedua, saudari Ismailata, pelajar MTM ke-19. Ketiga, saudari Afia, pelajar ke-19. Dan terakhir, saudari Otik, pelajar Ejen ke-19. Semoga perbincangan hari ini berkembang secara ilmiah dan memberi manfaat kepada semua pihak. Baiklah, kita masuk ke perbincangan kita yang pertama, iaitu kepentingan dan landasan teori pendidikan karakter guru. Saudari Ivy sebagai pelajar guru, bolehkah saudari uraikan secara teori apa yang dimaksudkan dengan pembentukan karakter guru dan mengapa ia sangat penting hari ini? Terima kasih saudara moderator. Pembentukan karakter guru ialah proses berterusan membina, menanam dan memperlukan nilai moral, etika, kepribadian dan sikap profesional dalam diri guru agar mereka bukan sahaja cemerlang dari segi akademik,
tetapi juga menjadi teladan moral kepada murid. Menurut Wijayati 2017, pembentukan karakter adalah proses yang berlanjutan, bukan hanya pada satu tahap pendidikan sahaja. Nilai-nilai yang tertanam diharapkan terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Dalam konteks pendidikan, guru bukan sahaja menjadi penyampai ilmu. Mereka berperanan sebagai role model, fasilitator, pedagog nilai, dan motivator. Menurut kajian Siswanto 2024, guru yang konsisten menzahirkan nilai-nilai karakter akan mendorong murid meniru dan menginternalisasikan nilai tersebut. Sebagai contoh, di sebuah sekolah di Indonesia, guru menunjukkan keteladanan dengan selalu memulangkan kelas tepat pada masa, memberi pujian kepada usaha kerja murid, dan konsisten menegur dengan lemah lembut. Murid yang melihat perilaku ini cenderung meniru norma disiplin dan hormat. Dengan ini, pembentukan karakter guru melalui pendekatan empati dan komunikasi positif dapat mempengaruhi perkembangan sosial murid secara ketara. Dalam situasi yang diperhatikan, guru tidak menghukum murid di hadapan rakan yang lain, tetapi memilih untuk berbincang secara individu, memberi sokongan emosi serta tugasan berskala kecil. Tindakan ini seiring dengan kajian Medix 2012 yang menyatakan bahawa hubungan pedagogi berbasis empati dapat meningkatkan keberanian murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Hal ini juga disokong oleh Hamzah dan Ismail 2019 yang menunjukkan bahawa komunikasi positif guru mampu mengurangkan rasa malu dan menambah keyakinan murid untuk bertanya. Oleh itu, karakter guru berperanan besar dalam membentuk suasana bilik belajar yang selamat, menyokong perkembangan akademik dan emosi murid. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudara Edi. Seterusnya, saudara Esmeralda. Jika saudari Esmeralda, bolehkah saudari kongsikan cabaran realistik yang dihadapi di Institut Latihan Guru seperti LTGM dalam merealisasikan pembentukan ini? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Terdapat 3 cabaran utama, iaitu yang pertama, kurikulum padat dan beban akademik. Kegiatan kurikulum seperti kelab persatuan dan sukan sangat penting untuk perkembangan murid. Namun, apabila jadual kurikulum yang padat, ia boleh menambah beban kepada murid yang pada masa yang sama perlu menyiapkan tugasan akademik. Murid sering mempunyai jadual harian yang panjang, bermula dari waktu sekolah hingga waktu aktiviti serta petang. Apabila mereka pulang ke rumah dalam keadaan letih, mereka mungkin tidak mempunyai tenaga atau masa yang mencukupi untuk menyiapkan kerja sekolah, mengkaji pelajaran dan juga berehat. Keadaan ini boleh menyebabkan tekanan mental, keletihan fizikal dan penurunan prestasi akademik. Malah murid juga boleh menjadi kurang bermotivasi kerana merasakan segala aktiviti begitu membebankan, bukannya menyeronokkan. Hal ini menunjukkan bahawa keseimbangan antara akademik dan kurikulum perlu diberi perhatian supaya kurikulum benar-benar membantu perkembangan diri murid, bukan menambah tekanan. Yang kedua, kekalan masa dan staf. Kekalan masa dan kekurangan staf merupakan cabaran utama dalam pengurusan kurikulum di sekolah. Ramai guru sudah mempunyai jadual mengajar yang padat. Tugas pengurusan penyediaan bahan PEP serta pengurusan luar bilik belajar. Apabila guru diberi tanggungjawab mengendalikan kelab, sukan atau pasukan berhitung masa kerja mereka menjadi semakin panjang. Situasi ini boleh menyebabkan guru keletihan dan kurang berpeluang mendapat perancangan aktiviti kurikulum dengan berkualiti. Yang ketiga, pengaruh luaran iaitu media sosial dan budaya luar. Nilai-nilai yang dibawa dari luar seperti budaya viral ataupun norma sosial ini mungkin bercanggah dengan nilai profesionalisme guru.
Menurut Sumitono dan Cahyati, dari kajian tentang pendidikan moral Malaysia, integrasi nilai moral dalam konteks sekolah sering menghadapi cabaran pelaksanaan dan konsistensi. Contohnya, di sekolah menengah di Malaysia, guru melaporkan bahawa meskipun mereka cuba menanam nilai jujur dalam kelas, pelajar sering terpengaruh dengan rakan sebaya di media sosial yang membincangkan tips mencontek atau shortcut akademik. Perkara ini mencabar usaha guru untuk memelihara nilai integriti dalam suasana kelas. Terima kasih saudari Esmeralda. Dan seterusnya, menurut artikel yang kita kaji, dapatan menunjukkan tahap pembentukan karakter secara keseluruhan adalah sedang tinggi. Saudari Afia, apakah pandangan saudari mengenai kekuatan dan kelemahan dapatan tersebut? Terima kasih saudara moderator. Pada pandangan saya, dapatan sederhana ini menunjukkan bahawa usaha yang telah dijalankan menunjukkan hasil positif. Pelajar guru secara umumnya berada pada landasan nilai yang baik. Namun, sederhana tinggi juga bermaksud belum mencapai tahap unggul atau optimum. Dapatan kajian menunjukkan tahap motivasi murid pada arah sederhana tinggi. Hal ini bermakna murid mempunyai motivasi yang baik terhadap pembelajaran, namun masih terdapat aspek tertentu yang boleh ditambah baik lagi meningkatkan pelibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran. Kelemahan yang menonjol dalam artikel itu ialah aspek integriti, jati diri, dan penyelesaian masalah yang masih kurang tinggi berbanding aspek lainnya. Ini menunjukkan keperluan intervensi berfokus pada nilai-nilai yang sering teruji dalam realiti, praktikum, dan dunia nyata. Terima kasih saudari Afia. Ialah saudari Orkid dari sudut pelajar. Apakah contoh situasi yang saudari alami di IDF yang mencerminkan cabaran dalam pembentukan nilai itu? Baiklah, salah satu situasi yang saya pernah hadapi ialah situasi ini menunjukkan bahawa pembentukan karakter bukan hanya berlaku melalui teori dalam kuliah, tetapi teruji dalam konteks sebenar kehidupan pelajar. Apabila pelajar hadir lewat ke kuliah tanpa alasan dan perkara itu menjadi kebiasaan dalam kalangan rakyat, nilai disiplin dan integriti ini diuji. Cabaran sebenar ialah apabila seseorang menyedari kesilapan tetapi tetap meneruskan tingkah laku tersebut kerana ramai orang buat. Itulah alasan yang diberi oleh pelajar tersebut. Maka, nilai karakter individu ditentukan oleh keberanian untuk membuat pilihan yang berbeza daripada majoriti. Semasa menjalani praktika pula, tekanan untuk menyiapkan tugasan dengan cepat boleh mendorong pelajar mengambil jalan mudah seperti meniru atau mengulang sebelum pencerahan yang telah siap. Dalam keadaan ini, nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab profesional menjadi ukuran sebenar. Guru pelatih bukan sahaja diuji dari segi kemahiran mengajar, tetapi juga keteguhan prinsip dalam menghadapi cabaran kerja yang sebenar. Manakala dalam konteks kerja pula, masalah seperti pembahagian tugas yang tidak adil atau ahli yang bersikap acur tak acur menimbulkan konflik dan rasa tidak puas hati. Situasi ini menguji nilai keadilan, kerjasama, empati dan kemampuan memimpin. Pelajar harus belajar komunikasi secara matang, mengurus perbezaan dan memastikan semua ahli mereka memberi sumbangan yang seimbang. Di sinilah pelajar belajar bahawa karakter bukan hanya tentang bersopan, tapi juga keberanian untuk menegur, bertanggungjawab dan saling menghormati. Keseluruhannya, situasi ini menjelaskan bahawa nilai karakter hanya dapat
pilihan antara menjalankan perkara yang betul atau memilih jalan yang mudah. Justru, untuk bangun karakter memerlukan kesedaran diri, refleksi, keputusan dan komitmen untuk mempertahankan nilai walaupun terdapat tekanan sosial yang berbahagia berterusan. Terima kasih saudari. Okey, salah satu isu kritikal dalam aspek aktiviti, misalnya ketidakadilan tak wajar penyalahgunaan media sosial semasa kelas atau tugasan yang kurang cukup. Saudari Ivy, apakah pandangan teoretik saudari tentang pentingnya aktiviti dalam profesi keguruan? Pada pendapat saya, integriti merupakan asas utama dalam pembentukan karakter kerana ia melibatkan keselarasan antara kata, tindakan, nilai dan persepsi. Seseorang yang berintegriti akan melakukan perkara yang betul walaupun tiada sesiapa yang melihat dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan luar atau pengaruh rakan sebaya. Dalam konteks pembelajaran dan dunia pendidikan, integriti bukan sekadar mengelakkan penipuan atau plagiat, tetapi mencerminkan kejujuran, amanah, tanggungjawab serta komitmen terhadap aktiviti kerja. Aktiviti integriti membentuk karakter pelajar dengan membiasakan diri membuat keputusan secara sedar dan beretika. Contohnya, apabila pelajar memilih untuk menyiapkan tugasan sendiri walaupun tugas itu sukar, mereka sedang melatih diri untuk menjadi individu yang gigih, jujur dan boleh dipercayai. Begitu juga dalam situasi kerja kumpulan, integriti terselak apabila setiap ahli menjalankan tugas masing-masing dengan adil tanpa mengharapkan orang lain menampung kekurangan mereka. Hal ini membina tanggungjawab bersama, rasa hormat dan kepercayaan dalam interaksi sosial. Integriti adalah tulang belakang karakter. Ia bermaksud konsistensi antara nilai, kata-kata dan tindakan. Tanpa integriti, guru mudah kehilangan kredibiliti dan kepercayaan dari pelajar dan masyarakat. Menurut Amalia 2024, pembentukan integriti karakter jujur di sekolah dilakukan melalui pembiasaan nilai, aplikasi dalam RPP, kurikulum dan keteladanan guru. Rasa itu saja dari saya. Terima kasih saudari Ivy. Saudari Esmeralda, bagaimana integriti boleh diajar dan dinilai dalam dunia guru? Baiklah, pada pendapat saya, terdapat beberapa pendekatan yang mempunyai faktor dalam integriti tersebut. Yang pertama, refleksi nilai berstruktur. Refleksi nilai berstruktur ialah kaedah di mana pelajar diminta menilai kembali tindakan, keputusan dan sikap diri selepas menyiapkan tugasan atau menjalani praktikum. Soalan berpandukan seperti adakah keputusan saya mencerminkan integriti, membantu pelajar melihat diri mereka dengan jujur. Bukan hanya dari sudut hasil kerja, tetapi dari sudut niat dan proses yang dilalui. Refleksi yang konsisten membantu pelajar menyadari situasi di mana mereka mungkin telah memilih jalan yang mudah, bersikap sambil lewa atau terpengaruh oleh tekanan rakan sebaya. Apabila pelajar dapat mengenal pasti detik-detik ini, mereka dapat menguatkan diri untuk membuat keputusan yang lebih berprinsip pada masa yang akan datang. Refleksi bukan sekadar menulis laporan, tetapi proses pembinaan kesedaran moral yang menjadikan nilai integriti itu sebahagian daripada diri, bukan sekadar teori yang kekal. Yang kedua, penilaian karakter dalam praktikum. Dalam praktikum, integriti dapat diperhatikan melalui tindakan kecil tetapi bermakna. Hadir tepat waktu, menyediakan rancangan mengajar sendiri, memberikan penilaian yang adil kepada murid dan berani mengakui kelemahan itu tanpa baik. Oleh itu, penilai praktikum seperti guru, mentor dan pensyarah pembimbing berperanan bukan sahaja menilai keupayaan pedagogi tetapi juga kualiti karakter pelajar. Maklum balas berkaitan integriti memberi kesedaran realiti profesional bahwa menjadi guru
bukan hanya menyampaikan isi pelajaran, tetapi menjadi model teladan yang akan dicontohi murid. Apabila penilai memberikan refleksi seperti awak perlu berterus terang tentang laporan ataupun tingkatkan disiplin hadir awal, ia sebenarnya membantu pelajar membina jati diri profesional yang sejajar dengan etika perguruan. Ini menjadikan praktikum bukan sekadar latihan belajar, tetapi latihan membentuk kepribadian guru. Yang ketiga, kelas etika ataupun modul nilai khusus. Pengintegrasian modul etika profesional dalam pengajian misalnya melalui kuliah etika, bengkel situasi moral atau kajian case integrity memberi ruang kepada pelajar menghadapi dilema moral dalam keadaan yang selamat dan berlalu. Melalui kajian case, pelajar boleh membincangkan soalan seperti apa tindakan yang perlu diterapkan di kebiasaan, bagaimana menangani tekanan untuk menyiapkan tugasan dengan cepat tanpa mengorbankan kejujuran. Diskusi sebegini mengaktifkan pemikiran kritikal dan pertimbangan moral, bukan sekadar menghafal definisi aktiviti. Aktiviti ini membantu pelajar memahami bahawa aktiviti bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi tentang memilih tindakan yang betul walaupun pilihan itu sukar atau tidak popular. Modul ini juga membina keberanian moral, iaitu keupayaan untuk menegakkan prinsip dalam situasi sebenar, bukan hanya dalam teori. Contohnya, di sebuah sekolah di Jawa, guru menerapkan sistem kod etika guru secara terbuka. Pelajar guru membaca dan menandatangani bahawa mereka akan berpegang kepada prinsip kejujuran dan sebarang pelanggaran dibincangkan terbuka dalam sesi refleksi kelas. Terima kasih Saudari Ismail. Kemudian Saudari Afia. Apakah strategi yang boleh diimplementasikan di IPCM untuk memperkukuh kompetensi karakter guru? Baiklah, ada beberapa strategi yang disarankan. Yang pertama, integrasi nilai dalam setiap mata pelajaran. Nilai karakter yang baik tidak hanya diajar dalam kursus moral atau modul etika semata-mata, tetapi disisipkan secara berterusan dalam semua mata pelajaran termasuk pedagogi, kaedah pengajaran, dan kursus kandungan bidang. Misalnya, dalam kursus pedagogi, belajar bukan sahaja teknik mengajar, tetapi juga nilai kerjasama, yaitu bagaimana merancang pengajaran bersama dengan rakan dengan adil, kejujuran ketika merujuk sumber dan menyusun cara mengajar, serta kepemimpinan ketika mengambil peranan sebagai ketua kumpulan dan simulasi PDP. Pendekatan ini menjadikan nilai hidup secara alami dalam proses pembelajaran, bukan sebagai sesuatu yang terpisah atau bersifat teori semata-mata. Dengan cara ini, karakter dibentuk secara berkala, konsisten, dan bersekali dengan pemahaman profesional, menjadikan nilai itu dibagi dalam diri pelajar guru. Yang kedua, program mentor-mentee dan role modeling. Hubungan mentor-mentee yang dijalankan secara berstruktur merupakan platform yang membantu pelajar membina karakter melalui contoh teladan yang nyata. Seorang guru mentor yang berintegriti tinggi, bertanggung jawab dan berdisiplin, menjadi model langsung kepada pelajar guru yang bukan hanya memperhati perkataan, tetapi meniru gaya berpikir, nada komunikasi, dan cara membuat keputusan. Pengaruh ini sering lebih kuat daripada kuliah kerana pelajar dapat melihat nilai diterjemahkan dalam tindakan sebenar, seperti bagaimana mentor menangani konflik diri pelajar, mengurus masa, memberi tugasan dengan hikmah, atau mempamerkan kesabaran. Teladan seperti ini menjadikan pembentukan karakter lebih lurus, organik, dan mendalam, kerana ia lahir daripada kehidupan manusia dan pengalaman langsung, bukan hanya teori. Yang ketiga ialah aktiviti luar, komuniti, dan hikmat masyarakat. Penglibatan pelajar dalam program hikmat masyarakat seperti gotong royong, program guru masyarakat, bimbingan komuniti,
amal membuka ruang untuk mereka mengalami nilai secara praktikal dalam konteks sebenar. Dalam situasi ini, pelajar berdebat berbagai latar belakang sosial, budaya, dan keperluan individu yang memerlukan empati, kesabaran, keprihatinan, dan keupayaan kerjasama. Disinilah pelajar menyadari bahwa menjadi pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi berperanan sebagai anggota masyarakat yang menyumbang dan memimpin perubahan. Pengalaman turun ke lapangan ini melatih pelajar membina jati diri, rasa tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap realiti masyarakat dan menjadi asas karakter seorang guru berjiwa pendidik. Yang keempat ialah sistem penilaian sosial berkelanjutan. Penilaian sosial yang dijalankan secara bertulisan melalui rubrik karakter membolehkan proses pembentukan nilai dilihat sebagai perkembangan yang berjangka panjang, bukan sebagai semakan satu kali dalam tugasan akhir. Rubrik yang menilai aspek seperti integriti, kerjasama, kepimpinan, disiplin, dan kejujuran memberi maklum, balas, dan spesifik kepada pelajar mengenai kekuatan dan ruang penambahbaikan dalam diri mereka. Pendekatan ini membantu pelajar membina kesadaran diri serta membentuk tabiat baik secara konsisten, bukannya berpura-pura ketika dinilai. Proses ini membina karakter secara perlahan, namun mantap, sesuai dengan hakikat bahwa nilai dan akhlak dibentuk melalui amalan berulang, bukan proses segera. Sebagai contoh, dalam satu proyek di sebuah institusi, pelajar guru ditugaskan menguruskan proyek kebersihan dan tikar sekolah dalam kampung sekitar sebagai proyek sosial dan komuniti. Sepanjang proyek, mereka harus menunjukkan disiplin, misalnya datang tepat waktu, kerjasama, dan tanggung jawab menjaga peralatan. Proyek ini memberi peluang amali untuk nilai ditunjukkan dalam konteks nyata. Terima kasih Saudari Afia. Kita telah mendengar pandangan yang sangat bernas dan berkajian teori serta contoh yang baik. Sekarang, saya mohon setiap panelis memberikan satu persamaan di dalam teks, tapi mengenai berkaitan pembentukan kategori aktif. Kemudian dengan Saudari. Antara pesanan akhir dan ringkas kepada saya adalah karakter yang kukuh adalah asas kepada kredibiliti seorang guru. Tanpa nilai, ilmu akan kehilangan guru. Selesai daripada saya. Pada pandangan saya bahwa nilai tidak cukup jika sekadar diajar. Ia mesti diperhatikan dan dinilai secara konsisten dalam setiap aspek latihan. Baiklah, pada pandangan saya, integriti dan jati diri perlu dibina secara menyeluruh dari kampus hinggalah sekolah praktik. Ya, pada pendapat saya pula, sebagai pelajar guru, kami memerlukan ruang untuk menguji nilai dalam tindakan sekolah dan refleksi agar mereka tertanam secara mendalam. Ya, Terima kasih kepada semua panelis atas pandangan yang indah, penelitian dan contoh-contoh yang sangat bagus. Dengan ini tamatlah forum ilmiah kita pada hari ini. Semoga diskusi ini memberi ilham dan panduan kepada semua untuk terus memanfaatkan